Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi alhamdulillah pada pagi ini, pada hari ini insya-Allah kita akan teruskan dengan PDPI seterusnya, dan pada hari ini insya-Allah kita akan mempelajari bagi pelajaran ke-10, iaitu merupakan tajuk pertama dari bidang hadis yang bertajuk hadis sumber hukum, ya. Bagi para pelajar yang berada di rumah sekarang ni, okey, boleh rujuk kepada buku teks, muka surat 50, insya-Allah. Baiklah, sebelum kita pergi kepada isi kandungan dalam tajuk ini, terlebih dahulu Ustazah ingin menyatakan standard pembelajaran bagi tajuk ini. Okey, yang pertama, murid boleh menyatakan maksud hadis, sanad dan matan. Murid boleh menjelaskan peranan hadis sebagai sumber hukum. Murid boleh menjelaskan pengelasan hadis dari aspek percakapan, perbuatan, pengakuan dan sifat. Seterusnya, murid boleh menerangkan perbandingan di antara hadis dengan Al-Quran. Murid boleh menerangkan perbandingan di antara hadis Nabawi dengan hadis Qudsi. Dan juga akhirnya, murid boleh meyakini dan mengamalkan hadis sebagai sumber hukum secara beradab dan istiqamah. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada tajuk ataupun pengertian hadis, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan sumber hukum. Okey, apa itu sumber hukum? Sumber hukum ialah asal pengambilan sesuatu hukum. Maknanya kita nak meletakkan sesuatu hukum tu, kita rujuk di mana? Okey. Rujukan pertama adalah tentunya Al-Quran, ya. Al-Quran yang kita baca pada hari ini, itu adalah rujukan utama. Yang kedua adalah hadis. Yang ni yang kita nak belajar hari ini. Okey, yang ketiga adalah ijma'. Ijma' ni maksudnya adalah pendapat para ulama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan hukum, ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah qiyas. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan qiyas ni? Pernah dengar tak? Qiyas ni maksudnya adalah menyamakan sesuatu perkara yang tiada nas hukumnya dengan perkara yang ada nas di dalam hukum yang menjadi ketetapan nas kerana persamaan ilat hukum antara kedua-dua tersebut. Okey, macam susah kan? Tapi sebenarnya lebih kurang macam ni lah. Ustazah nak bagi pemahaman yang supaya nampak lebih jelas. Contohnya lah, kita nak meletakkan hukum dadah. Okey. Dadah tidak ada dinyatakan di dalam Al-Quran apakah hukumnya. Okey, jadi bagaimana kita nak meletakkan apa hukum pengambilan dadah? Ya, secara tidak sihatlah, maksudnya contoh seperti penagih dadah lah. Apa hukumnya menagih dadah? Okey, jadi kita melihat kepada apa sifat-sifat yang ada pada dadah. Contohnya adalah dadah ni menghayalkan, dadah ni menyebabkan banyak lagi perkara-perkara maksiat yang akan berlaku. Sama tak sifat yang ada pada dadah dengan arak? Kita tengok, ya. Okey, dalam Al-Quran ada tak dijelaskan tentang hukum arak? Ada. Okey, jadi kita samakan, maknanya samakan sifat yang ada pada dadah dengan sifat yang ada pada arak itu sama. Bila kita melihat sifatnya adalah sama, jadi berdasarkan qiyas, bila sifatnya adalah sama, kesannya adalah sama, jadi para ulama meletakkan bahawa hukum menagih dadah adalah haram. Sama seperti hukum minum arak, ya. Okey, itu yang dimaksudkan dengan qiyas. Okey, seterusnya kita lihat penerangan di bawah itu. Hadis merupakan sumber rujukan kedua selepas Al-Quran. Okey, Ustazah gariskan kat situ. Jadi sesiapa yang mengabaikan Al-Quran dan hadis ataupun satu daripadanya, maka dia akan sesat. Okey. Okey, baik. Kita pergi kepada slide. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis? Ni apa dia? Apa maksud hadis?
biasa dengarkan perkataan hadis ni, tapi adakah yang kita dengar tu kita faham? Ya. Okey, jadi kita kaji dulu apa yang dimaksudkan dengan hadis. Hadis dari aspek bahasa ialah kata-kata atau baharu. Manakala dari aspek istilah, ini fokus kita ya. Fokus kita adalah dari aspek istilah. Hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama ada berbentuk percakapan. Okey, ni. Okey. Yang pertama dari segi percakapan, iaitu apa yang Nabi cakap. Okey. Yang kedua, dari aspek perbuatan, apa yang Nabi buat. Yang ketiga, dari aspek pengakuan dan ataupun persetujuan. Okey. Dan yang keempat, dari aspek sifat. Okey. Jadi 4 perkara ini disandarkan kepada Rasulullah. Ia disebut sebagai hadis. Okey, baik. Ustazah tunjukkan dulu kitab hadis yang menjadi rujukan utama para ulama. Ya. Yang pertama adalah Sahih Al-Bukhari, kedua Sahih Muslim, ketiga Sunan Abi Daud, keempat Jami' Al-Tirmizi, kelima Sunan An-Nasa'i, keenam Sunan Ibn Majah, ketujuh Muwatta' Malik, ke-8 Sunan Ad-Darimi, dan yang ke-9 Musnad Ahmad. Ini ialah kitab hadis yang menjadi rujukan utama para ulama. Okay, hadis terbagi kepada 2 komponen. Ini komponen hadis. Yang pertama ialah disebut sebagai sanad. Okay, sanad. Dan komponen yang kedua disebut sebagai matan. Okay, ya, kita tengok apa di mana apa yang disebut sebagai sanad dan yang mana disebut sebagai matan dalam sesuatu hadis. Baik, slide ini saya tunjukkan satu hadis yang mana hadis ini ada mengandungi sanad dan juga ada mengandungi matan. Jadi, apa dia sanad dan apa dia matan? Ya. Okey, saya tunjukkan dulu yang mana sanad. Sanad ni bermula, saya tandakan dengan warna merah ya. Okey, bermula daripada perkataan an sampai qala. Okey. An Abdullah ibni Amru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Itu disebut sebagai sanad. Ni sanad. Okey, sanad. Jadi kalau kita tengok sini, apa sebenarnya sanad kan? Jadi sanad ini adalah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Maksudnya ialah siapa yang dengar Nabi cakap ini. Contohlah, siapa yang dengar? Siapa perawi yang mengatakan bahawa Nabi ada cakap ini? Itu disebut sebagai sanad. Okey, manakala apa dia pula matan? Okey, Ustazah tandakan dengan warna hijau pula ya. Okey, daripada perkataan laisa sampai wasalaha ya. Laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasilal lazi idzan qata'at rahimuhu wasalaha. Okey, daripada perkataan laisa sampai wasalaha ini disebut sebagai matan. Okey. Apa dia matan? Matan ialah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Okey, maksudnya selepas berakhirnya sanad ini diikuti dengan teks hadis dan teks hadis ini disebut sebagai matan. Okey, faham? InsyaAllah faham ya. Okey, Ustazah paparkan maksud sanad dan matan supaya anak-anak dapat dengan lebih jelas ya. Okey, yang pertama tengok ke atas tu, hadis mempunyai 2 komponen penting iaitu sanad dan matan. Jadi apa dia sanad? Sanad dari segi bahasanya adalah sandaran, dari segi istilahnya adalah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Manakala matan adalah dari segi bahasa ialah sesuatu yang jelas dan zahir, dan dari segi istilah ialah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Okey, faham? InsyaAllah ya.
Baik, peranan hadis sebagai sumber hukum. Okey, kalau anak-anak pelajar ada buku teks nanti, bolehlah tengok dalam muka surat 52 buku teks tingkatan 1. Jadi dinyatakan tentang peranan hadis sebagai sumber hukum. Yang pertama ialah hadis menguatkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Seperti kewajipan berpuasa. Okey. Dalam Al-Quran jelas menyatakan bahawa jika kamu melihat anak bulan, maka berpuasalah kamu. Okey. Jadi hadis Nabi juga dengan menguatkan hukum tersebut juga menyatakan bahawa berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan dan berbukalah kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Maksudnya berhari raya lah kerana melihat anak bulan Syawal. Jadi maksudnya adalah hadis pertama adalah menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis adalah memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti melaksanakan solat. Ni gambar solat ni. Okey ya, contohnya ialah dalam Al-Quran Allah nyatakan, Allah perintahkan kepada kita aqimus solah, iaitu dirikanlah solat. Tapi dalam Al-Quran tidak dinyatakan bagaimana cara untuk menunaikan solat. Jadi siapa yang menunjukkan cara solat yang kita lakukan pada hari ini? Sebenarnya telah diperincikan oleh Nabi. Ya. Contohnya Nabi berkata dalam hadisnya ialah sallu kama ra'aitumuni usalli. Maksudnya ialah solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jadi para sahabat bila melihat Nabi solat, mereka pun sama ikut seperti cara Nabi menunaikan solat. Sehinggalah cara solat itu sehingga kita tahu sampai ke hari ini. Dan yang ketiga ialah peranan hadis adalah menjelaskan hukum yang tiada dari dalam Al-Quran seperti pengharaman emas dan sutera kepada lelaki. Maksudnya ialah orang lelaki tak boleh pakai emas dan juga tak boleh pakai sutera. Tapi hukum ni tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi macam mana kita nak dapat tahu bahawa emas dan sutera ni haram bagi lelaki? Maksudnya ialah telah dijelaskan oleh Nabi melalui hadisnya. Okey, faham ya? Jadi ada 3 peranan hadis. Pertama, menguatkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, memperincikan isi kandungan Al-Quran. Dan yang ketiga, menjelaskan hukum yang tiada di dalam Al-Quran. Okey, faham ya? Okey, slide ini menunjukkan tentang pengelasan hadis. Tadi bagi slide yang sebelum ini, kita dah faham apa yang dimaksudkan dengan hadis. Itu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama ada dalam bentuk percakapan, perbuatan, pengakuan, atau persetujuan dan juga sifat. Okey, jadi ini yang menunjukkan sifat ataupun aspek yang disandarkan kepada Nabi. Jadi kita tengok dulu dari segi percakapan. Apa yang dimaksudkan hadis dari aspek percakapan? Iaitu sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang diberi kat sini ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu itu satu cabang daripada iman. Okey, kita perkataan bersabda. Maksudnya ini hadis dari aspek apa yang Nabi cakap. Ya. Okey. Yang kedua ialah dari aspek perbuatan. Apa yang dimaksudkan dengan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dari segi perbuatan, iaitu sesuatu yang dilakukan. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh yang diberi kat sini ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Okey, ini adalah perbuatan. Apa yang Nabi buat. Jadi ini disebut sebagai hadis dari aspek perbuatan. Yang ketiga ialah pengakuan dan persetujuan. Apa yang dimaksudkan dengan pengakuan dan persetujuan? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam terhadap sesuatu perbuatan atau percakapan sahabat tanpa melarangnya. Maknanya Nabi diam je. Maknanya diam tu macam tanda setuju, ya. Dan dia tidak melarangnya. Maknanya bukanlah benda yang ditegah oleh Nabi.
Jadi contoh yang diberikan sini ialah contoh daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bermain anak patung bersama-sama dengan rakanku. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, rakanku bersembunyi. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka sehingga mereka dapat bermain denganku semula. Okey, Nabi tak cakap pun. Nabi tak buat apa-apa pun. Cuma Nabi tidak melarang perbuatan bermain anak patung tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa melakukan perbuatan tersebut adalah dibolehkan. Dan yang keempat ialah sifat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sifat? Itu perkhabaran tentang sifat kejadian dan juga sifat kepribadian. Tengok sifat kepribadian dan juga sifat kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu. Tengok, ni kan sifat. Sifat pribadi Rasulullah daripada anak gadis sunti di biliknya. Jadi banyak sebenarnya sifat pribadi Rasulullah yang boleh kita contohi, ya. Sama ada dari segi aspek bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi makan, ya. Jadi itu bila sifat pribadi Rasulullah, bila kita ikut, maksudnya kita mengikut sunnah Rasulullah. Dan jika kita mengikut sunnah Rasulullah, insya-Allah pahalanya Allah bagi ganjaran kepada kita, insya-Allah, ya. Okey, anak-anak pelajar semua, okey, dah faham kan apa yang dimaksudkan dengan hadis, ya? Jadi maksudnya ialah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi, segala perkara yang disandarkan kepada Nabi, sama ada dari segi apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi setuju dan juga sifat-sifat yang ada pada Nabi, itu disebut sebagai hadis. Sekarang ni kita nak tengok, adakah kita boleh bezakan antara Al-Quran, hadis kursi dan juga hadis nabawi. Okey, nampak kat sini kan? Ada dua perkara yang macam kita baru jumpa kan? Apa dia hadis kursi? Apa dia hadis nabawi? InsyaAllah Al-Quran tu kita dah faham. Ya, Al-Quran dah faham. Tapi nampak sini ada dua perkara. Apa dia hadis kursi dan juga hadis nabawi. Okey, nanti Ustazah perincikan, ya. Kita dapat bezakan antara kedua-duanya. Okey. Maksud yang dari segi maksud, okey, Al-Quran kita faham bahawa makna dan lafaz daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca hari inilah, ya, kalamullah tu. Okey, apa dia hadis kursi? Iaitu makna daripada Allah, okey, makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasulullah. Okey. Apa dia hadis nabawi? Makna dan lafaz daripada Rasulullah. Okey, nampak beza kan? Okey, hadis kursi makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasulullah. Manakala hadis nabawi ialah makna dan lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita tengok contoh, ya. Okey, ganjaran pahala. Kalau kita baca Quran, mendapat pahala bagi setiap huruf yang kita baca. Okey, jadi jangan tinggalkan Al-Quran hari-hari. Paling tidak, Ustazah selalu ingatkan baca satu muka surat satu hari. Bacalah selepas subuh. Tak sempat selepas subuh, bacalah selepas zuhur. Tak sempat zuhur, bacalah waktu-waktu yang kita ada ruang untuk membaca je. 24 jam sehari Allah bagi kita. Takkan 5 minit kita tak boleh berikan peluang untuk kita membaca Al-Quran. Dan ganjaran pahala bagi orang yang membaca hadis dan juga beramal dengan hadis, ya. Mendapat pahala kerana mempelajari dan juga beramal dengannya. Jadi maknanya bukanlah satu benda yang susah sangat kita untuk beramal dengan sunnah Nabi. Cuma kalau kita kita tidak berniat untuk melakukan sunnah, maka tidaklah dapat pahala. Kadang-kadang kita senyum, ya, kita cara makan, kita ikut kerana niat untuk mengikut sunnah Nabi, insya-Allah Allah bagi ganjaran. Okey, Al-Quran dari segi martabat, perbezaan dari segi martabat, sahih tanpa keraguan. Al-Quran yang kita baca hari ini, kita tak boleh merasakan keraguan atas ayat Al-Quran yang kita baca. Manakala hadis kursi dan hadis nabawi pada hari ini yang ada pada hari ini terdapat terbahagi kepada hadis sahih, hadis hasan,
hadis dhaif dan juga hadis maudhu'. Jadi maksudnya ada terdapat perbezaan hadis tu sama ada hadis itu sahih ataupun hadis yang lemah, ya. Okey. Keperluan berwuduk. Okey, kalau kita kalau dengan Al-Quran wajib berwuduk apabila nak pegang dan juga nak membawanya. Kalau kita nak pegang mushaf Al-Quran itu mesti wajib ada wuduk. Manakala kalau hadis kursi ataupun hadis nabawi, kitab hadis yang kita nak pegang tu tidak wajib untuk berwuduk ataupun tidak wajib berwuduk kalau kita nak pegang dan membawa kitab hadis, ya. Okey, contoh kat sini Al-Quran, banyaklah kita tahulah ayat Al-Quran, ya, yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Okey, contoh Ustazah beri kat sini ialah surah Al-Maidah ayat 38, ya. Okey, terjemahannya adalah orang lelaki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Okey, ni contoh hadis kursi. Kita tengok, nampak beza sikit antara hadis kursi dan juga hadis nabawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Okey, ni ada beza dia. Maksudnya dalam hadis tersebut ada perkataan qala Allah taala, ya. Okey, terjemahan ni contoh, ya. Jadi maksudnya ialah setiap hadis, dalam hadis itu sendiri bila ada kalimah qala Allah taala ataupun perkataan yang memberi maksud Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis itu, maka hadis itu disebut sebagai hadis kursi, ya. Manakala hadis nabawi ialah contoh Ustazah berikan sini ataupun yang terdapat dalam buku teks, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini terus pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna ad-dina yasir. Sesungguhnya agama itu mudah. Okey, jadi menunjukkan bahawa hadis ini lafaz dan maknanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak kan perbezaan antara Al-Quran, hadis kursi dan juga hadis nabawi. Okey, faham insya-Allah. Okey, jadi slide yang akhir ini Ustazah nak ingatkan Ustazah juga dan juga para pelajar bahawa kita mesti yakin bahawa hadis sebagai sumber hukum dan mengamalnya secara beradab dan istiqamah, insya-Allah, ya. Kita sama-sama mempertingkatkan mengikut sunnah, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, kita amalkannya bersama-sama, insya-Allah. Insya-Allah kita mohon supaya akhirat kelak nanti kita dapat sama-sama syafaat yang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini gambar sekolah kita.